Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan sidang pendengar rumah ngaji Sri Rampai yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dalam menempuhi suasana COVID-19 yang mencabar ini, mudah-mudahan dipermudahkan semua urusan kita dan terhindar daripada wabak COVID-19 daripada uh, menyebabkan kita terkena ataupun ditimpa kesakitan, musibah dan sebagainya. Tuan-tuan yang macam Allah sekalian, saya masih lagi pada ayat ke-46 dan 47 surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi mereka yang takut akan pertemuan dengan Tuhannya, iaitulah pada yaumul hisab, pada hari dihitung amalan kita, bagi mereka ini ada dua syurga jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Tuan-tuan puan sedang pendengar rumah ngaji Sri Rampai yang dirahmati Allah sekalian, saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir karangan almarhum Dr. Waqah Zuhaili. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Dan satu poin lagi tuan-tuan puan yang saya nak sentuh berkenaan dengan ayat ini sebelum kita berpindah ke ayat yang seterusnya. Almarhum Dr. Waqah Zuhaili menyebut di dalam kitab beliau, likulli man khafal maqam, bagi mereka, bagi setiap manusia ataupun jin yang takut kepada tempat tersebut, iaitulah baina yaday rabbih lil hisab, di antara kedua tangan Tuhannya bagi tujuan hisab ataupun perhitungan amal, iaitulah di hari akhirat nanti. Fatarakal ma'siyah, dan mereka ini dengan sebab takut akan perhitungan hisab ini, maka mereka meninggalkan maksiat yang pelbagai, tuan-tuan perempuan, yang besar terutamanya baik zina, baik riba, baik arak, baik judi dan sebagainya, dan juga dosa-dosa kecil yang berterusan yang kita perlu tinggalkan, contohnya menghisap rokok, vape, menonton pornografi, dan bercakap kasar, mencarut, menipu, yang pelbagai lah yang kita boleh katakan sebagai dosa besar ataupun dosa-dosa kecil yang berterusan sehinggalah dia jatuh kepadanya kategori dosa besar. Maka apabila kita mengenangkan, apabila kita membayangkan senario di hari hisab nanti, maka kita pun takut dan kita meninggalkan. Kalaupun tak dapat kita terus meninggalkan pun, kita tinggalkan sikit-sikit, beransur-ansur perbuatan-perbuatan seperti menghisap rokok dan vape, perbuatan-perbuatan seperti berderhaka kepada ataupun kita katakan putus hubungan antara adik-beradik, keluarga, sanak saudara, bergaduh, berselisih faham, tidak bertegur sapa, perang dingin, perbuatan seperti menonton pornografi dan sebagainya. Perlu ada usaha untuk kita meninggalkannya. Dan apabila kita memikirkan tentang senario di mana amal kita akan ditimbang di hari akhirat nanti, maka itu akan menjadi motivasi kepada kita untuk kita tinggalkan maksiat-maksiat yang kita buat ini. Sebab kita dapat bayangkan kalau kita berterusan ni buat ni, akan beratlah timbangan dosa itu, yang mana akan merugikan kita di akhirat nanti, dan kita tak boleh nak berpatah balik untuk kita membetulkan dosa-dosa kita. Dan Dr. Wabah menguraikan lagi, khafa isyrafi rabbih wa tila'ihi, yang takut akan kemuliaan, maksudnya dalam konteks kita takut kepada proses hisab yang bakal berlaku itu, ataupun kita takut dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, wa tila'ihi, kita aware, kita sentiasa ingat, zikir, ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala
mengetahui apa yang kita buat, dan Allah SWT mengutuskan malaikat untuk mencatat perbuatan kita yang baik dan yang buruk. Maka kita takut, awareness ini, rasa takut, rasa muraqabah, rasa kita ni sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah kita ada rasa ini, maka alaihi jannatan, maka kita entitled dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh dibalas dengan dua syurga. Ai li kulli khaifin jannatani ala haddatin, bahawa bagi setiap orang yang takut kepada Allah SWT ini, maka ada dua syurga yang dijanjikan ala haddatin, berdasarkan kepada level kita ataupun ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakara, ada satu hadis yang ditulis di dalam yang dibawa oleh Dr. Wabah Zuhaili di dalam kitab beliau ini, diriwayatkan oleh As-Sa'labi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-jannatani. Dalam hadis ini dalam menghuraikan perihal berkenaan dua syurga yang dijanjikan untuk mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bustanani fi urdil jannah, ada dua taman. Taman, kita boleh kata taman, ataupun kita boleh kata park, ataupun kita boleh kata apa, tayangan, ataupun kita pun tak dapat nak membayangkan perkara gaib ni, dan ia tidak sama dengan dunia ini. Namun apa yang boleh kita ukur adalah semestinya ia lebih indah, lebih baik daripada apa yang kita nampak di dunia ini. Istana ni fi ardil jannah, ada dua kebun, dua taman di dalam di tengah-tengah syurga ataupun di dalam keluasan syurga yang luas itu. Kullu bustanin masirata mi'ati amin. Setiap taman ini, maksudnya dua syurga ni dalam makna ataupun membawa maksud dua taman yang di mana setiap satunya dia punya keluasan dia 100 tahun perjalanan. Wallahu alam perjalanan yang bagaimana, sama ada perjalanan naik kapal ke, atau perjalanan naik kenderaan cahaya ke, atau perjalanan jalan kaki ke, Wallahu alam. Tapi nak ceritanya 100 tahun jarak itu, distance itu, kalau kita bayangkan dengan selambat mana pun lah, kita kata dengan 100 tahun kita berjalan kaki, itu pun saja dah luas. Jadi itu sekadar membayangkan, tuan-puan, wallahu alam, semua ini adalah perkara gaib yang kita beriman kepadanya, dan semestinya apa sahaja yang ada di syurga Allah SWT itu lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang kita dapat lihat. Benda yang paling indah kita dapat lihat di dunia ini, tak ada yang setanding dengannya. Walaupun kita di dunia ini masing-masing berlumba membina syurga dunia dalam bentuk taman-taman yang hebat, hotel-hotel atau resort yang mewah dengan segala, kita katakan, kondo, servis apartment, pelbagai bentuk yang dibina oleh manusia dengan begitu cantik sekali, secantik yang boleh dari masa ke semasa manusia develop resort-resort, hotel-hotel yang Masya Allah, kita dengan harga yang mahal, kalau kita dapat pergi pun Masya Allah kita akan kagum. Namun syurga Allah SWT adalah jauh lebih tinggi levelnya daripada apa yang kita dapat bayangkan. Fi wasfi kulli bustanin darun min nur, di tengah-tengah setiap taman itu, tadi kita katakan dalam hadis ini membawa ataupun menyebut tentang dua taman yang mana luasnya 100 tahun, dan di tengah-tengah setiap satu daripada taman itu ada tempat rumah, kita nak kata ialah macam-macam lah, kita boleh kata rumah ke, istana ke, mahligai ke, kayangan ke dan sebagainya. Darun min nur, daripada cahaya. Yang ni semua adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala
Jadi kalau kita menyebut perkara-perkara seperti ini, dia menjadi motivasi kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat, bersungguh-sungguh usaha kita untuk memperbaiki diri kita, tinggalkan maksiat, tambahkan ilmu kita, tambahkan pemahaman kita kepada Al-Quran, dan kita mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan ilmu, akhlak, adab dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi motivasi bagi kita tuan-tuan puan-puan. Walaisa minha syai'un illa yahtazun naghmatun wa khataratun. Maka di dalamnya, di dalam tempat atau rumah, di dalam kebun ini ada bunyi, bunyi yang maksudnya yang bergerak-gerak, bunyi yang sedap lah, maksudnya alunan yang enak didengar, wa khadratun, dan kita boleh katakan sebagai greenery, sebagai pemandangan hijau yang cantik. Saya hari ini saya sengaja pilih background sawah padi ni. Ini sahaja pun dah cantik, masya-Allah. Kalau kita duduk tepi sawah tuan perempuan, perasaan damai tu masya-Allah. Dia memang release tension kita, kita rasa tenang sangat, kita rasa Allahu Akbar, masya-Allah. Memang nikmat duduk santai, sama ada di tepi sawah padi atau di tepi pantai atau mana-mana tempat yang kita katakan sebagai greenery, greenery, warna hijau Allah SWT jadikan sebagai satu yang natural, satu yang fitrah, yang menyedapkan mata kita, fikiran kita. Maka itulah di dalam syurga, dengan pemandangan scene, greenery, view yang sangat indah, yang yang sangat enak kepada mata kita sebagai satu balasan kepada mereka yang mendapat syurga. Qararaha sabitun, binaannya ataupun pusatnya kukuh, wa syajaraha sabitun, dan pokok-pokoknya teguh-teguh, kita katakan yang memang yang kita katakan yang matang lah, yang matang, yang kita yang dah besar, bukan baru nak tumbuh ke ataupun jarang-jarang daunnya, tak. Ia adalah bentuk yang sangat sangat molek, sangat cantik, yang kita tak dapat bayangkan, yang memang dalam keadaan ataupun suasana yang sangat baik kepada mereka yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bi ayyi ni'amillahi tukazibani ayyuhas saqalan. Jadi dengan nikmat Allah yang manakah yang kamu nak dustakan, wahai jin dan manusia? Fa inna na'imal janan la mathila lahu. Nikmat syurga-syurga ini tidak ada tandingannya, tidak ada tandingannya. Fadlan 'anil khuludi wad dawami fihi. Maka inilah kelebihan apabila mereka yang masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, baik jin manusia, dapat kekal di dalamnya selama-lamanya, dan ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan balasan kepada perbuatan kita, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, cukuplah dulu untuk setakat hari ini, dan kita akan sambung lagi dalam sesi akan datang. InsyaAllah kita akan beralih ke ayat yang seterusnya, iaitulah ayat ke-48 dan 49 insyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.